Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya teruskan kepada sesi temu bual kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama diberi Nur Hidayatul Ashikin binti Zamri. Saya merupakan pelajar dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda perguruan tahun 2 semester 4. Jadi itu adalah sedikit mengenai diri saya. Sekarang boleh tuan perkenalkan diri seperti nama, jawatan dan sebagainya. Terima kasih. Saya diri saya Lebih Tuan. Saya Haji Syafi'i bin Ghazali yang kedua Persatuan Batik untuk Batik Negeri Terengganu. Pertama sekali saya nak memperkenalkan sejarah pendidikan Jadi sebelum pada itu saya sebagai yang dipertua, saya dilantik sebagai yang dipertua Persatuan dalam tahun 2017 sehingga sekarang lah. Jadi sudah bertanggungjawab atas persatuan ini lebih kurang macam itulah Sejarah penubuhan dulu 2001. 2001 itu saya adalah salah seorang penaja untuk penubuhan persatuan pada ketika awal bersama-sama dengan Jabatan Kuasa. Jadi pada waktu itu objektif kita menuju persatuan ini adalah keadaan lebih untuk memantapkan hubungan antara penaja dan pengusung politik. Lepas tu kita macam untuk merapatkan hubungan persatuan dengan jabatan-jabatan tertentu di dalam untuk memudah cara untuk keperluan persatuan dengan ahli-ahli. Macam yang ketiga, segala aktiviti persatuan adalah bekerjasama di antara ahli-ahli atau satu sama lain untuk mengeratkan macam hubungan perniagaan untuk membuat rantaian perniagaan lah. Jadi hubungan tu saling bantu-membantu lah. Itulah objektif kita yang diperlukan secara baik. Jadi ketika awal lah. Okey, baiklah. Soalan saya, apakah kaedah penubuhan atau langkah-langkah bagi menubuhkan persatuan ini? Kaedah langkah-langkah dia tu seperti permulaannya jelas kita perkara bukan mudah lah kita nak buat memang susah juga lah untuk kita kumpulkan ahli-ahli bukan ahli-ahli kita kumpulkan pengusaha-pengusaha. Jadi cara kita tu kita buat macam kita panggil semua pengusaha tu datang berjumpa ataupun dengan mengunjungi kilang masing-masing buat kita menceritalah apa keperluan, apa yang kaedah yang kita akan dapat. Jadi di situlah timbulnya kesepahaman supaya kita tumbuhkan persatuan. Jadi macam cara yang kita buat tu tidak berapa berat sangatlah cara dia tu. Macam apa ni, dia kaedah dia kan, kaedah pelaksanaan dia tu kita kena mantapkan persatuan tu. Jadi perkara awal tu kita macam satu kerjasama lah. Kerjasama. Jadi bila kita fikirkan, okey kita dah perlu buat satu persatuan. Dan mana ahli-ahli yang nak dulu. Yang tak ambil pun ada juga. Bukan nak baca. Ada yang ambil, ada yang nak. Kita ambil hak mana nak dulu, kita kumpul. Cukup kita tentukan persatuan. Baru kita buat, kita laksanakan persatuan tu lah. Tegak penaja. Lepas tu baru kita angkat permohonan kepada ROS untuk menentukan secara sah persatuan. Jadi bila sah persatuan tu barulah kita latih jawatan kuasa yang betul-betul untuk melaksanakan tanggungjawab di dalam tanggungjawab persatuan. Jadi kaedah-kaedah yang kita kena hadapi dulu lah. Sebelum kita dapat bergerak secara sah. Jadi kita berdaftar secara sah dengan ROS dan diluluskan dengan membuat apa-apa undang-undang penubuhan di dalam persatuan supaya ahli-ahli ini tidak dapat menakui apa-apa batasan yang apa ni etika lah. Jaga etika dalam persatuan. Okey. Baik. Soalan saya seterusnya, boleh tuan ceritakan dengan lebih lanjut mengenai aktiviti atau perkhidmatan yang diamalkan seperti program atau jualan yang pernah diadakan atau sebagainya? Dalam persatuan kita memang menitik beratkan kepada untuk menjangan ekonomi ahli.
Selain menjana ekonomi ahli, kebajikan ahli pun kita jaga. Ha. Jadi dalam persatuan ini kita ada dua kategori. Persatuan batik ni ada dua kategori. Sebab itu kita namakan pengusaha dan peniaga. Pengusaha tu menalang dia ada pada pembuat yang mempunyai kilang. Peniaga tu dia tak ada kilang, dia hanya berniaga saja. Jadi persatuan ni ditubuhkan berasaskan kepada batik. Sama ada kilang ataupun peniaga. Jadi yang berasaskan batik, kita terima semua untuk menjadi ahli. Jadi itulah timbul kepada kebajikan dan ekonomi. Jadi di dalam menguruskan pengusaha-pengusaha daripada kilang, jadi banyak kan kita beratkan kepada untuk memperelokkan pengeluaran untuk permasalahan daripada pengeluaran. Jadi kita galakkan macam ke pengilang ni, kita galakkan juga untuk menjana ekonomi supaya menjadi peniaga juga, bukan pembuat sahaja. Jadi peniaga. Jadi dalam melaksanakan aktiviti, persatuan telah mereka cara untuk menjana ekonomi itu seperti mengadakan event-event informasi. Ahli-ahli lah. Event-event itu kita buat macam setiap tahun kita dah rangka program. Jadi kurang 3 atau 4 program dari persatuan. Selain daripada itu, persatuan pun dia ada kaitan juga dengan agensi-agensi seperti Yayasan Pemenang Usahawan, dengan Keras Panjang Batik Malaysia, dengan Larang. Jadi persatuan ni ada hubungan dengan 3 agensi yang besar ni untuk mengubah cara untuk ahli-ahli menyertai untuk masuk promosi-promosi event lah. Jadi sehingga sekarang ni kalau kita katakan promosi, aktiviti promosi ni yang dijalankan oleh agensi ini bersama dengan persatuan ni banyak. Kalau ikut kalender dia sepanjang tahun. Jadi ahli-ahli kita dia tak ada masalah untuk memasarkan produk masing-masing. Jadi untuk menjanakan ekonomi kan. Jadi itulah cara-cara kita untuk membantu ahli-ahli. Dari segi kebajikan ahli, jadi persatuan pun dia ambil cara. Macam ahli-ahli yang ada masalah, seperti baru ni Covid kan, tak dapat buat kerja kan, masing-masing tutup kilang, tak boleh berniaga, tak boleh pergi mana-mana. Jadi kalau ada ahli-ahli yang bermasalah hingga ke tahap yang tak boleh nak makan minum, jadi persatuan akan bantu. Selain daripada agensi lain lah. Jadi kita tak biarkan ahli kita dalam kesempitan. Itulah fungsi yang kita jalankan untuk menjadi persatuan. Seterusnya, apakah perbandingan perkhidmatan persatuan ini dengan persatuan yang lain diwujud di Malaysia? Dia bila persatuan batik ni kita berasaskan kepada pengeluaran produk. Jadi persatuan ini banyak kepada NGO untuk ada macam perkhidmatan, macam sukarelawan, jadi banyaklah NGO lain kan, persatuan lain tu. Tapi kalau kita bandingkan persatuan batik ni, kita berasaskan kepada pengeluaran produk aktiviti kepada keseluruhan ahli-ahli lah. Jadi di dalam perbandingan ni kita kata kita tumpukan kepada untuk menjalankan ekonomi dan perkembangan untuk kerjaya dalam bidang kita masing-masing dalam bidang craft lah, bidang craft. Jadi kita banyak tumpuan kepada semua kepada pembuatan. Walaupun kita kata dari sosial tu ada. Sosial tu macam kita ada satu perangkat kepada untuk kebajikan. Kita ada biru-biru untuk menjalankan tugas masing-masing lah. Kalau persatuan kita ada biru-biru. Biru untuk macam kebajikan. Walaupun bukan ahli saja, hak setempat pun kita ambil kira juga. Soalnya macam tempat contoh saya lah ada kampung itu kan. Kalau kita daripada persatuan, tapi komuniti kita di kampung. Jadi kalau kampung tu ada, tapi persatuan ada khidmat sosial dia untuk masyarakat kampung pun kita akan buat juga. Mana kita dah merapung semua dah. Walaupun asas kita kepada pengeluaran batik, produk batik orang kan. Kita
strateginya macam tadilah salah satunya event-event. Ya. Event itu memang penting lah. Kerana pendapatan tu memang satu event. Satu lagi macam pemulihan. Pemulihan tu pendapatan juga juga. Kalau kita ambil kira kepada apa yang berlaku dalam pandemik selama 2 tahun, kita tak boleh buat apa-apa macam penuh orang kita tak boleh, kita tak boleh buat. Tetapi selepas daripada kita boleh memulakan mula bukaan kilang, jadi masing-masing masing-masing kebanyakan daripada pengusaha ni dia dah ada masalah dah. Masalahnya dia sebenarnya kehabisan kekurangan modal lah. Pasal masa tak kerja tu kan dia dah guna modal banyak. Jadi modal dia tak ada dah. Jadi kita pun akan usahakan cara mana untuk memulihkan sedikit supaya dia boleh bangkit balik kan. Jadi macam inisiatif persatuan ni atas jawatan kuasa memiliki cara macam mana untuk membantu ahli-ahli. Kita bergabung, kita macam adalah ini untuk daripada agensi-agensi kita minta bantuan dari segi untuk bangkitkan kembali. Seperti kita keluarlah sedikit bantuan macam kewangan untuk membantu ahli tu untuk backup balik daripada pekerja-pekerja dia tu, supaya sumber kewangan yang kita bagi tu dia boleh guna untuk beli barang mentah balik dan membayar gaji pekerja. Itu dia dah lebih kurang dalam sebulan ke cara untuk backup balik lah. Kalau satu cara untuk kita backup balik dari kewangan lah. Jadi yang ini kita amalkan lah. Kita baru-baru ni kita amal macam tu lah. Sampai sekarang ni taklah dulu kita amal lebih kurang dalam mula-mula tu kita amal macam ni. Dan dah bergerak balik. Dah ulang lah. Jadi tak ada masalah. Jadi sekarang kita berikan kepada kebanyakan untuk promosi supaya bercepat balik dia punya apa ni menjanakan pendapatan lah. Itu salah satu cara lah. Okey, baik. Tadi tuan ada sebut pasal event kan? Event. Boleh tuan sebut contoh-contoh nama event yang diadakan tu? Okey. Kebanyakan dulu sebelum pandemik kita banyak buat event bersama dengan kerajaan negeri. Bersama dengan Pembangunan Sarawak dengan Patenang. Jadi dulu kita pernah buat festival macam festival Terengganu, kita buat kat luar lah. Beautiful Terengganu yang kita pernah buat. Yang didapat kerja apa dapat dan banyak kan di Terengganu tu kan. Itu Tuan Batik banyak melaksanakan program tadi di Terengganu ke luar negeri. Bersama dengan ahli batik lah yang meneja event. Dan daripada itu juga pelaksanaan di bawah dipanggil banyak event dah. Hari kebangsaan, hari serah kebangsaan ada macam hari serah negeri, latihan hari serah negeri, kebangsaan ni dalam Malaysia. Jadi macam event-event di mall, banyak di sepanjang tahun ni banyak di mall tu banyak, macam di Keras tu yang bosor Malaysia tu banyak buat. Okey, soalan saya seterusnya, boleh tuan jelaskan tentang pelaksanaan aktiviti penjanaan kewangan persatuan berpandukan analisis SWOT iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Jadi apa yang perlu persatuan untuk menjanakan ekonomi ni, satu daripada kalau kita buat event, persatuan akan apa ni melaksanakan event tu. Contoh tu tadi, okey, satu event tu kos dia untuk satu pengusaha usahawan tu dia akan bayar sekurang-kurangnya kita katakan RM500. Kita usahakan untuk RM500. Tapi kalau diusahakan sendiri kat luar mungkin RM1,000. Tapi akan bagi satuan ni dia dapat kasih kita dapat kos orang. Tapi dalam masa itu juga dia kena sumbang juga kepada satuan. Bukan dalam RM50 ke, dari setiap kali event tu mungkin persatuan akan dapat dalam 100, 200, 300 untuk tabung kan. Untuk tabung. Jadi salah satu cara kita akan dapat hasil lah. Satu lagi macam persatuan pun dia ada buat macam plastik bag persatuan kan. Jadi mana-mana ahli-ahli yang nak pergi kan, kita bukan wajib kan, kita show kan supaya gunakan plastik bag persatuan. Jadi ini menarik kepada pengunjung. Jadi dia patut juga tahu ni daripada persatuan batik original kan.
Jadi di situ atas penjualan flashback juga kita dapat keuntungan dari situ banyak kan. Jadi kita dah dapat sumber kewangan untuk satuan. Ha. Jadi satu lagi macam kita kata, okey, kita ada hubungan dengan Batik Malaysia, Persatuan Batik Malaysia. Kita ada Persatuan Batik Malaysia. Sekarang ni Persatuan Batik Terengganu. Persatuan Batik Malaysia ni peranan dia adalah seolah-olah macam satu meng lah. Macam Terengganu ni satu meng untuk diri Terengganu. Tapi kita bergabung dengan Persatuan Batik Malaysia. Jadi bila kita ada apa-apa permasalahan yang perlu kita bersama, kita akan rujuk kepada Indonesia, dan kita akan minta bantuan lah. Macam Undang Batik Malaysia buat macam satu kursus untuk pengusaha-pengusaha Batik Terengganu dengan pertanyaan banyak mana, dan lebihan keuangan daripada pertanyaan kursus itu makin tabung kepada batik. Ada gitu kan. Jadi banyak sumber yang kita akan dapat daripada untuk pergerakan. Itu belum dapat demo-demo lagi kan. Tapi kita tak ambil dapat demo ni, kita punya dah. Jadi kebanyakan berusaha sendiri cara untuk mendapatkan hasil sekarang. Okey, baiklah. Untuk soalan seterusnya, apakah masalah atau isu-isu yang timbul sepanjang proses penjanaan kewangan persatuan? Dalam menjanakan kewangan persatuan ni, kita tak ada masalah. Macam kita tak ada dah, kita lebih kurang je lah kan. Jana cara kita untuk dapatkan hasil. Jadi itu tak ada masalah. Kecuali dalam masalah ni kadang-kadang permasalahan keahlian tuan tu juga kan. Keahlian kata biasa lah. Kadang-kadang bila ada satu-satu isu yang membabitkan satu pemilihan kepada ahli-ahli yang berkelayakan untuk mendapatkan apa-apa latihan-latihan. Contohnya sebagai kita punya bengkel lebih kurang dalam 30 contoh kan. Okey, peruntukan turun untuk buat latihan hanya 10 bengkel. Contoh kan. Jadi kita pun ada kena buat pemilihan macam mana agihkan kepada bengkel-bengkel yang layak. Yang layak. Jadi daripada bajet yang keluar tu, kita dah tetapkan contohnya satu bengkel kita bagi 5 peserta. Untuk kita bagi khusus dengan bajet yang ada. Jadi kita ada 30 bengkel. Jadi hanya yang kita mampu 10. Jadi kelayakan tu kita tengoklah macam mana kriteria yang kita nak pilih. Macam silam ni layak, silam ni pun layak juga. Tapi bila dah limit macam ni cara kita nak agih kan. Kita nak betul-betul yang layak pilih. Jadi kadang-kadang ini timbul juga satu masalah daripada kalangan ahli-ahli. Jadi di sinilah peranan kita, peranan YDP dengan saya dengan jawatan kuasa, kita kena apa ni, kena betul-betul lah supaya ahli tak salah apa kan. Tapi kita dalam mana-mana institusi tu, kalau kita nak cari tujuan dekat kita memang tak ada dah, memang tak ada dah. Jadi kadang-kadang isu-isu macam ni kita kena ambil pendekatan yang orang kata yang paling terbaik. Dengan bantuan daripada mana-mana pihak untuk buat pemilihan. Kita tak, walaupun jawatan kuasa yang ada hak, tapi kita guna juga pihak yang lain. Contohnya daripada orang daripada pihak atasan yang kita nak kategorikan macam mana kelayakan. Itulah. Jadi apa yang saya buat tu, contohnya sebaiknya tu lah. Kriteria tu penting. Kriteria untuk kita buat pemilihan. Maksudnya pihak syarikat, pihak persatuan lah yang tetapkan kriteria tu. Ya betul. Okay, Kita tahukan semua ahli kita macam mana, semua ahli kita macam ni dia punya, kita tahu. Jadi senanglah kita nak tanya kriteria masing-masing kan. Okey dah. Ada juga ahli yang tak bayar yuran, dia aktif tapi yuran tak bayar. Jadi kita letakkan satu kriteria lah untuk pemilihan. Ada yang dia bayar yuran tapi tak aktif sangat. Yuran tu tak bayar, tapi bila kita panggil dalam perbincangan apa tak pernah datang. Satu kriteria juga kita pilih. Betul. Jadi di situ lah kita kriteria yang layakkan dia dapat. Okey, baiklah untuk soalan yang terakhir, berdasarkan masalah atau isu yang timbul tersebut, pada pendapat Tuan, apakah cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh persatuan untuk mengatasi masalah tersebut? Okey. Macam saya sendirilah, kebanyakan ahli-ahli atau pejabat kuasa pun dia banyakkan semua dia atas kepiraan YDP lah. Mana kuasa dia tu, kuasa yang orang kata beri yang pegang kuasa.
dia memang sudah banyak kepada YGP. Tapi kita punya dalam data kuasa, kita mengharapkan data kuasa tu mengikut saya macam mana kan dia tak letak harap beban lah kepada YGP. Jadi kalau dalam isu-isu yang timbul tersebut, itulah kriteria tu penting. Kriteria tu kita ambil kira, yang pertama kriteria tu sebagai satu jalan penyelesaian. Supaya bila timbul isu ketidakpuasan hati, kita akan beritahu, kata awak kriteria awak macam ni. Sedangkan kita dah gariskan panduan kriteria yang kita tak macam ni. Walaupun itu yang kita reka, tapi itulah yang terbaik. Kata kebanyakan apa-apa pandangan kita ambil kira kriteria tu yang betul. Satu etika ahli. Ada ahli ni dia cuma pandai bising-bising aja. Bising-bising. Banyak juga parti, banyak tak parti tapi kerja tak ada. Kerja tak buat maksudnya bukan kerja lah, maksudnya mesyuarat tak hari. Kita nak berbincang tak tuju muka. Jadi kita nak bercerita pun dia tak faham. Jadi kita ambil etika satu dalam kriteria kita tu, etika dia masuk dalam kriteria pemilihan. Satu macam pemilihan kita lah macam tadilah macam jurang. Jadi kalau ahli ni yang bertanggungjawab kepada satuan, dia akan kita tidak susah untuk bayar yuran. Kita tahu dah satuan ni perlu bayar yuran, itu pengurusan, itu apa-apa kerja. Itu yang yuran tu penting untuk perbelanjaan. Jadi kalau ID ni cakap 2 tahun sampai 3 tahun tu tak bayar, jadi kita anggapkan sebagai kelemahan dia untuk tanggungjawab sebagai ahli satuan tu kurang lah. Jadi kriteria tu kita ambil kira. Jadi dalam pembentangan, kalau ada timbul isu-isu macam kemarin kan, timbul isu-isu yang tak pelati, ada yang tanya saya yang bertanggungjawab. Jadi bila timbul dalam masa agung, jangan tanya kenapa orang ni tak dapat, kenapa orang ni dapat, kenapa orang ni dapat lebih, kenapa orang ni dapat kurang. Jadi saya pun akan ulas lah pasal kita yang saya sendiri yang buat, saya sendiri yang jadualkan, saya sendiri yang atur semua sekali, kriteria apa saya atur. Cuma penguasanya dalam jangka kuasa dia kena sah. Sebab kita terbawa kepada pihak atasan untuk meneruskan. Jadi bila kita nak atasi semua sekali, saya tahulah asal orang tak boleh jawab, saya yang berjawab. Bila saya orang buat, saya yang reka, pemilihan saya yang buat. Cuma jangka kuasa bersetuju lah. Kita pergi ke syarikat A. Kata, jangka kuasa kata, okey kita setuju. Maknanya sokong kata patuh A dapat. Atas kriteria yang tersebut lah. Kita terang lah. Pasal apa? Jangka kuasa sendiri tak dapat. Pasal apa AJK tak dapat. Contoh. Jadi saya kata betul lah dia jangka kuasa. Tapi kita mesyuarat jangka kuasa 3-4 kali tak pernah hadir. Kita nak bincangkan yang ini pun dia tak hadir. Tapi bila kita dah lulus semua, kita dah jalan projek ni, kos ni, baru dia meeting, kalau dia tak dapat kenapa dia jangan kuasa. Mari kita terangkan kriteria yang kita pilih. Bukan bermaksud bila awak ahli jangka kuasa, awak dapat otomatik. Bukan. Walaupun ahli biasa, tapi dia aktif. Dia kelayak bukan boleh. Kita bagi kat dia. Itu kriteria kita. Okey. Baik. Jadi dengan berakhirnya penerangan tuan tersebut, maka berakhirlah sesi temu bual kita pada hari ini. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan kerana sudi melapangkan masa untuk melaksanakan sesi temu bual ini. Dan saya berharap agar persatuan ini lebih maju ke hadapan. Dan saya doakan juga agar tuan digunakan kesihatan yang baik dan sentiasa berada di bawah rahmat ilahi. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.